sikit tentang ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Sampaikan ada juga yang menghukum beliau sebagai pemimpin yang sesat. Di antara perbezaan yang terpuji dan juga perpecahan yang tercela, kata beliau, di antara punca berlakunya perpecahan yang tercela adalah disebabkan ketaksuban kepada sesuatu kumpulan. Apabila PMX sebut tentang Ashabul Kahfi dan hubungannya dengan Kristian. Sejarah dalam cerita Cave Kahfi itu zaman Kristian. Sejarah dalam cerita Cave Kahfi itu zaman Kristian. Zaman Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari ini aku nak bawa dua orang sosok yang berilmu, yang berpengetahuan tinggi, yang betul-betul pada aku memang orang-orang yang hebat, orang-orang yang boleh menjawab setiap persoalan-persoalan yang berlaku, soal-soal agama ni. Apa yang berlaku, apa orang panggil apa? Pertelingkahan nak sebut orang payah soal-soal agama ni. So nombor satu aku akan bawa dulu Ustaz Amin yang duk masuk TV selalu apa semua ni. Jadi dia akan berkongsi dengan kita, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim salah ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah ni, 7 orang pemuda-pemuda ni. And dia akan react setiap ucapan-ucapan Datuk Seri Anwar tu. Apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar tu betul ke? 7 orang putera Al-Kahfi tu adalah orang-orang Kristian ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap zaman Kristian. Dan berlakulah pertikaian di antara fahaman ni, kata ini bukan zaman Kristian. Ada yang kata yang berlaku tu di zaman Kristian, dan sebelum yang sebelum kitab Injil itu diubah, yang macam yang macam dicampur di itu di ini kan. So jom aku nak buat dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Abang Amin lah, mudah panggil dah Abang Amin, dan dia akan explain kepada kita bersama-sama so kita boleh fikir. Kan? Disebabkan ni sehingga akan mesesatkan orang, menerakakan orang, menjahilkan orang, membodohkan orang. Allahu Akbar. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Abang Amin. Assalamualaikum, hai guys. Ramai juga yang minta Bramin komen sikit tentang ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Sampaikan ada juga yang menghukum beliau sebagai pemimpin yang sesat. Okey, untuk isu ni Bramin minta sangat-sangat kita ketepikan seketika sentimen dan juga bendera-bendera politik. Tak kira lah bendera biru muda ke, biru gelap ke, hijau ke, merah ke, oranye ke, kita letak tepi seketika. Kita utamakan ilmu. Bukan apa, teringat kepada salah satu tulisan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Nahdlatul Islamiyah ataupun kebangkitan Islam, di antara perbezaan yang terpuji dan juga perpecahan yang tercela. Kata beliau, di antara punca berlakunya perpecahan yang tercela adalah disebabkan ketaksuban kepada sesuatu kumpulan. Jadi dibimbangi kecenderungan kita kepada sesuatu kumpulan menyebabkan kita jadi taksub, jadi kita buta kepada fakta dan juga ilmu. Okay guys, so kita back to the issue. Isu ni kita boleh lihat pada sekurang-kurangnya 5 dimensi. Pertama, adakah benar PMX menyebut bahawa Ashabul Kahfi beragama Kristian? Kedua, bila sebenarnya berlaku peristiwa Ashabul Kahfi? Zaman mana? Ketiga, bolehkah kita samakan di antara Kristian, Nasrani dan juga Masihi? Keempat, apakah agama kepada Ashabul Kahfi? Dan yang kelima, adakah benar Ashabul Kahfi diceritakan di dalam kitab Bible? So let's go one by one. Pertama, benar atau tidak, betul ke PMX menyebut agama Ashabul Kahfi adalah Kristian? Secara jujurnya, Bramin tengok banyak kali jugalah dan tak tahulah telinga Bramin pekak ke, ada masalah ke apa ke. Tapi setakat Bramin dengar, PMX tak sebut pun agama Ashabul Kahfi adalah Kristian. Yang dia sebut adalah Ashabul Kahfi berlaku di zaman Kristian. Jom kita tengok. Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita Cave Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Kan? PMX sebut Ashabul Kahfi berlaku di zaman Kristian. Bukannya agama Ashabul Kahfi adalah Kristian. Okey, tak puas hati lagi, kita dengar sekali lagi. Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita Cave Kahfi itu
zaman Kristian. Zaman Kristian. Jadi di sini tak timbullah isu PMX mengkafirkan Ashabul Kahfi. Maknanya kalau kita nak bincang dari sudut politik, habis lah. Tapi macam Ramin sebut tadi, kita bukannya nak bincang mengikut sentimen politik, tapi kita ikut pada dasar ilmu. Which comes to number 2. Pada zaman bilakah berlaku Ashabul Kahfi? Para ulama' berbeza pendapat. Ada yang mengatakan berlaku sebelum Masihi, iaitu sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Dan ada juga yang menyatakan Ashabul Kahfi berlaku semasa zaman Masihi. Antara ulama' yang menyatakan bahawa Ashabul Kahfi berlaku sebelum Masihi, antaranya adalah Ibn Qutaybah di dalam kitabnya Al-Ma'arif. Al-Ma'arif ni adalah antara kitab ensiklopedia Arab terawal di dalam dunia. Dan beliau menyatakan bahawa Ashabul Kahfi berlaku sebelum Masihi. Manakala yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi berlaku semasa Masihi seperti Ibn Ashur, Ibn Ishaq dan juga Ibn Kathir. Dalam erti kata lain, tak salahlah kata PMX bahawa Ashabul Kahfi berlaku di zaman Kristian, iaitu Nasrani. Maka di sini kita masuk pula kepada poin ketiga. Bolehkah kita samakan Kristian dan juga Nasrani ataupun Masihi? Sebenarnya, agama asal kepada Kristian adalah Nasrani ataupun Masihi. Maksudnya, Nasrani dan juga Masihi adalah dua benda yang sama merujuk kepada pengikut yang beriman kepada Nabi Isa AS. Sehinggalah berlaku penyelewengan kepada agama Nasrani, iaitu wujud kepercayaan kepada Trinity, iaitu Tuhan ada tiga yang merujuk kepada Jesus Christ, Holy Ghost dan juga Mary. So, secara umumnya mereka memang related. Jadi, bolehkah kita panggil Kristian merujuk kepada Nasrani? Ada fatwa di dalam Fatwa Darul Ifta' Jordan. Fatwa yang bernombor 2676 bertarikh 9 September 2012. Fatwa itu memutuskan bahawa tidak salah menggunakan istilah Kristian merujuk kepada Nasrani dan juga Masihi. Dalam arti kata lain, atas kita lah kita nak faham adakah Kristian yang dicakap tu mengikut konteks merujuk kepada Nasrani ataupun Masihi, ataupun bila kita tengok mengikut konteks merujuk kepada Christian Trinity. Sekali lagi, kalau kita tengok pada fakta, kenyataan ataupun ucapan PMX tak salah pun. Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita Cave Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Okey, yang keempat. Apakah agama kepada Ashabul Kahfi? Ibn Ashur berpandangan bahawa Ashabul Kahfi beragama Nasrani. Begitu juga Ibn Kathir di dalam Bidayah wa Nihayah. Beliau juga berpandangan yang sama dengan Ibn Ashur. Cuma Bramin lebih cenderung dengan pandangan yang disebutkan oleh At-Tabari. Di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, kata beliau, Ashabul Kahfi adalah Muslim yang merupakan pengikut Nabi Isa yang berpegang kepada Tauhid. Dan ini bersandarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad. Sabda Nabi, Al-Anbiya ikhwatun li'illatin. Para Nabi bagaikan adik-beradik sebab apa? Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta. Cuma yang berbeza adalah syariat mereka. Dan sekali lagi, bila PMX menghuraikan tentang Ashabul Kahfi, beliau memetik ayat Allah dalam suratul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itulah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan ditambahkan petunjuk kepada mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang kelima, adakah kisah Ashabul Kahfi ataupun ada cerita yang seumpama dengan Ashabul Kahfi diceritakan di dalam Bible? Jawapannya, tak. Yang ni PMX tersilap. Memang Bible tak kira New Testament ke, Old Testament ke, tak ada kisah yang seperti dengan Ashabul Kahfi, apatah lagi yang sebiji dengan Ashabul Kahfi.
Adakah tak cerita langsung di dalam agama Kristian? Jawapannya ada. Ianya merupakan kisah yang disampaikan di dalam khutbah ringkas di Gereja Ortodoks Timur, dan kisah ini dikarang oleh seorang pemuisi dari Edison yang bernama Jacob of Syriac. Dia lahir pada tahun 450 Masihi dan meninggal pada tahun 521 Masihi. Dan juga ada cerita yang seumpama dengan Ashabul Kahfi disebutkan oleh Gregory of Tours pada tahun 594 Masihi. Ini kira-kira 20 tahun, 50 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW pada tahun 610 Masihi. Kisahnya ada seorang pemerintah yang bernama Decius. Dia memerintah bermula daripada September 249 Masihi dan dia mati terbunuh pada Jun 251 Masihi. Di zaman ini, ada sekumpulan pemuda yang beragama Kristian. Decius ni pula, dia anti-Kristian. Lalu 7 pemuda ni, dia pergi bersembunyi di sebuah gua. Dan ada cerita mengisahkan Decius tu mengarahkan agar ditutup gua tersebut. Maka pemuda-pemuda ni ditidur dalam gua sehinggalah dia bangun pada zaman bukan Decius lagi tapi Theodosius, iaitu kurang lebih beratus tahun selepas itu. Sebab sebelum zaman Theodosius adalah zaman Konstantin. Sebelum zaman Konstantin adalah zaman Decius. Lama tu. Dan gua itu dibuka oleh pemilik tanah tersebut pada tahun-tahun kemudian. Dan lelaki ni ada yang keluar bila dia pergi nak membeli makanan. Dia tunjuk shilling zaman Decius. Dan tidak ada seorang pun yang kenal shilling tersebut. Yelah zaman lain. Dan bila dia kembali ke gua, barulah dia tahu rupanya mereka baru bangun setelah beratus tahun mereka tidur. So kisah inilah yang dikatakan seumpama dengan kisah Ashabul Kahfi. Kesimpulannya, kita bila ada berbeza pendapat, jangan hanya kerana sentimen politik, kita cepat menghukum orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Benda ilmu, kita bincang secara ilmiah. Supaya akhirnya yang mendapat manfaat dan faedah adalah masyarakat. Terutama sekali Muslim. Dan paling utama, kita jadikan Suratul Kahfi sebagai amalan kita pada setiap malam Jumaat. Kita baca 10 ayat awal, kita baca 10 ayat akhir. Mudah-mudahan kita akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Okey geng, alhamdulillah kita ada bersama dengan yang Abang Amin. Abang Amin pun dia ada juga cerita pasal Trinity, pasal 3 orang Tuhan. Lepas tu dia ada cerita pasal kepercayaan dan juga disebabkan politik ini kita berlaku pergaduhan, kita berlaku pertengkaran, fahaman lah apa semua kan. Dan juga apa yang berlaku majoriti daripada segi istilah. Istilah, faham tak? Maksud istilah antara Nasrani ataupun Masihi ataupun Kristian. Istilah tu. Jadi macam orang macam aku ni kurang berilmu lah soal-soal sejarah ni. Jadi apa yang aku mampu untuk nak berkongsi orang ustaz-ustaz ni, orang-orang yang berilmu di dalam video-video untuk nak menyampaikan kepada kita semua. Apa yang berlaku, ada yang mempertahankan Ustaz Azhar Idrus dan apa yang berlaku lagi, ada yang mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada orang disebabkan, ada segelintir rakyat Malaysia disebabkan Ustaz Azhar Idrus tu orang PAH, mengangkat kepimpinan-kepimpinan PAH dan mengabaikan ucapan Ustaz Azhar sewaktu 2018 tu. Dia buat pejam-pejam mata. Dia buat ucapan yang ucapan Azhar Idrus tu betul belaka. Walaupun dulu lain, sekarang lain. Sebelum Anwar jadi PM lain, selepas Anwar jadi PM lain. Dan dia abaikan yang tu dan dia bawa yang sekarang ni. Dan memanaskan keadaan untuk nak apa? Untuk nak wujudkan perpecahan. Bukan perpecahan Melayu. Ni dia nak perpecahan Islam tu. Perpecahan fahaman. Sedangkan para ulama pun, mereka pun ada juga berlaku mereka punya fahaman, mereka punya cerita soal surah Al-Kahfi ni menceritakan pasal 7 orang ni. Ada hak yang ada idea dia daripada segi ni, ada idea dia daripada segi ni. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama pula, kita dengar pula apa yang diperkatakan oleh Ustaz Syihabuddin. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan.
Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu yang agak besar juga di media sosial. Ramai orang duk nak ulas berkaitan tentang isu ini, iaitu apabila PMX sebut tentang Ashabul Kahfi dan hubungannya dengan Kristian. Jom kita dengar video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ni menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible, the cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Tu pula aku nak jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang pelampau, dia tak dengar konteks, dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama, oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik, tetapi yang saya sebut dalam cave, ke mana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah yang sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan, porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Pahat di hati sanubari mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya tengok kalau jaki manggu, saya selamat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Apatah lagi orang dah ramai sangat bising berkaitan tentang hal ni, dan banyak dakwaan-dakwaan yang saya fikir tidak patut telah diletakkan dan telah dikatakan kepada PMX kita. Sahabat-sahabat, kita kupas satu persatu. Yang pertama, adakah Nasrani itu adalah Kristian? Sahabat-sahabat, secara umumnya orang-orang Kristian hari ini adalah orang Nasrani ataupun orang Masihi, tanpa kita kira mereka itu Koptik, Protestan atau Katolik. Bagi umat Islam, kita meyakini bahawa agama asal bagi mereka adalah agama Nasrani ataupun Masihi yang merupakan pengikut-pengikut ajaran Nabi Isa AS. Asalnya, mereka berada dalam ajaran yang benar, sehinggalah berlaku penyelewengan demi penyelewengan dalam agama mereka. Bahkan umat Islam meyakini bahawa agama dan ajaran Nabi Isa itu tidaklah pupus sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ia kekal wujud sehinggalah Nabi SAW dilantik sebagai Rasul. Antara buktinya adalah kisah Ashabul Ukhdud yang merupakan kisah orang Nasrani yang dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam satu kawah berapi. Ia berlaku lebih kurang 48 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum, sirah Nabi yang terbaik, dia menyatakan bahawa tarikh ia berlaku adalah tahun 523 Masihi. Nabi SAW lahir pada tahun 571 Masihi. Jadi lebih kurang 48 tahun. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, iaitu orang Kristian, dan orang-orang Sabi'in, sesiapa sahaja di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan rasa berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 62. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kepada kitab tafsir Mafatihul Ghaib, dia sebut, dia kata, al-muradul ladzina amanu qabla mab'ats Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Isa alaihi assalam ma'al bara'ah an abatilil yahud wa nasara bisla Qais bin Sa'idah wa Bahira ar-Rahib wa Habib an-Najjar wa Zaid bin Amru bin Nufail wa Waraqah bin Naufal wa Salman al-Farisi wa Abu Dhar al-Ghifari wa Wafad an-Najashi. Maksudnya mereka yang beriman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dalam keadaan bebas daripada kesesatan yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani, seperti Qais bin Sa'idah,
Bahira Ar-Rahib, Habib An-Najjar, Zaid bin Amru bin Nufal, Salman Al-Farisi, Abi Dhar Al-Ghifari dan Wafa An-Najashi. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ketiga, muka surat 536. Maksudnya, berdasarkan ayat yang kita sebut tadi, orang Kristian yang mentauhidkan Allah ni memang wujud pada zaman dahulu. Nak semak, senang sahaja. Jika mereka berakidah sama macam akidah kita pegang, maka mereka adalah Nasrani yang benar seperti yang berlaku kepada Waraqah bin Naufal. Dia ni agama dia adalah agama Nasrani. Apabila dia mendengar tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengiyakan apa yang diterima oleh Nabi dan menyatakan taat setia apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdakwah. Anda boleh rujuk kisah ini wujud dalam sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum. Anda boleh juga rujuk di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Sahabat-sahabat, dahulu saya pernah bertanya kepada guru-guru saya tentang hakikat kewujudan Kristian dan Nasrani waktu saya belajar dekat Al-Azhar dulu. Dr. Hisham Abdul Aziz, pakar akidah Universiti Al-Azhar Cawangan Dumyat ketika itu, dan Dr. Ahmad Zaid, mereka sebut benda yang sama. Mereka kata Yahudi dan Nasrani yang wujud pada hari ini masih dinamakan ahli kitab. Taurat dan Injil telah pun diseleweng sebelum zaman Nabi SAW lagi. Bahkan Darul Ifta, fatwa daripada Darul Ifta Jordan juga sangat jelas dalam isu ini. Ia sebut la haraj fi tasmiyatin nasara bismi al-masihiyin walau lam yarud hadha al-ism fi al-Quran al-Karim id la yushtaratu fi tasmiyat tawaif wal adyan an yakuna al-ismu sabitan fi al-kitab wa sunnah bal yakfi an yashtahira al-ismu alayhim wa ya'rifuhu al-ulama bainahum wa la yahtamilu mahdhuran syar'iyyan fal-Quran al-Karim yaqtasiru ala ba'd al-asma wa la yanfi ghairaha. Tiada sebarang masalah untuk menamakan Nasrani dengan Masihi sekalipun ia tidak wujud penamaan ini dalam Al-Quran. Seperti mana tidak disyariatkan penamaan mana-mana kumpulan dan agama itu mesti disabitkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan cukup sekadar mereka popular dengan nama itu, dikenali oleh para ulama dan tidak membawa kepada sebarang perkara yang dilarang oleh agama. Al-Quran sekadar menyebutkan beberapa nama tetapi ia tidak menafikan selain daripada nama-nama berkenaan. Anda boleh rujuk dalam fatwa bernombor 2673 pada tarikh 9/9/2012. Jadi, ucapan PMX yang menyamakan orang Nasrani dengan orang Kristian itu secara umumnya tak ada masalah. Sampai hari ini, orang-orang itu dinamakan Nasrani, Masihi ataupun orang Kristian. No issue. Ia merujuk kepada kumpulan yang sama. Persoalannya, adakah kita mesti sebut Nasrani? Tak boleh sebut Kristian kerana agama Nasrani saja adalah agama yang benar. Agama Kristian ini adalah agama yang baru. Sahabat-sahabat, belum tentu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani pula berkata Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka sendiri. Anda boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 30. Jadi, ada Nasrani yang benar dahulu, ada Nasrani yang sesat. Walaupun Kristian ini lebih merujuk kepada orang Nasrani yang sesat, tetapi dalam konteks hari ini bila disebutkan Nasrani, maka ia adalah Kristian. Awak boleh sebut mereka Kristian Katolik, boleh mereka sebut Kristian Koptik, Kristian Protestan dan seumpama dengannya. Tapi semua mereka ini adalah orang yang sama. Jadi tak ada masalah sebut Nasrani dengan sebutan Kristian. Kemudian, adakah benar wujud kisah Ashabul Kahfi di dalam Bible seperti mana dakwaan PMX tadi? Tak benar. Memang tak betul. Di dalam Bible tidak ada sebarang kisah Ashabul Kahfi di dalamnya. Tetapi kisah ini popular di dalam buku-buku agama Kristian yang lain. Ia sangat-sangat popular sehingga disebut sebagai well known oleh sebahagian orang Kristian. Kalau anda nak rujuk, anda search saja Seven Sleepers of Ephesus. Anda akan jumpai pelbagai rujukan Kristian yang menceritakan kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan tidur beratus-ratus tahun, daripada 250 Masihi sehingga 408 ataupun 450 Masihi. Kira-kira lebih kurang dalam 121 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam kisah-kisah orang Kristian, mereka mengatakan bahawa 7 orang itu adalah orang Kristian lah, dan bagi kita umat Islam tiada masalah untuk nak terima bahawa 7 orang itu adalah orang Kristian, kerana zaman itu memang zaman umat Nabi Isa seperti mana yang PMX sebut.
tersebut. Apatah lagi dikisahkan bahawa peristiwa ini berlaku di Turki yang merupakan di bawah pemerintahan Kristian ketika itu. Cuma bagi kita umat Islam, 7 pemuda itu adalah 7 pemuda yang berakidah seperti mana akidah kita. Mereka Muslim yang beragama Nasrani. Walaupun kisah ini telah wujud di dalam kitab-kitab orang Kristian sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi apabila Nabi Muhammad terima wahyu, Allah luruskan dan ceritakan kisah ini dengan lebih tepat. Boleh jadi sebelum Nabi lahir, orang masih lagi tertanya-tanya, benarkah kisah ini? Ia tidak diceritakan di dalam Bible. Bahkan di dalam mana-mana kitab suci pun tidak wujud cerita ni. Tetapi tokoh Kristian seperti Bishop Jacob of Syriac telah menceritakan peristiwa ini sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 510 Masihi, iaitu 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Gregory of Tours yang meninggal pada tahun 594 Masihi. Dia telah sebutkan kisah ini lebih awal, iaitu sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul dan menerima Al-Quran pada tahun 610 Masihi. Jadi, kisah ini memang dah ada dalam cerita-cerita orang Kristian sebelum Nabi Muhammad SAW menyebutkan firman Allah di dalam Al-Quran. Cuma, riwayat-riwayat itu belum boleh diimani melainkan apabila Al-Quran menyebutkan tentangnya. Bila Al-Quran sebut, baru kita tahu bahawa cerita yang orang Kristian sebut-sebut itu memang cerita yang benar. Tetapi ajaran Ashabul Kahfi yang mereka pegang ialah ajaran akidah yang sama dengan kita pegang, iaitu akidah umat Islam. Sekalipun mereka adalah Nasrani ataupun dinamakan Kristian, tetapi mereka adalah Nasrani yang masih berakidah yang suci. Walaupun Kristian ada versi dia, tetapi versi yang wajib kita imani adalah versi daripada Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu. Pun begitu sahabat-sahabat, tetap wujud banyak persamaan di dalam kisah berkenaan sehingga kita boleh mengatakan bahawa ia adalah kisah yang sama tetapi melalui jalan penceritaan yang berbeza. Kemudian sahabat-sahabat, apa pandangan para ulama kita terhadap isu ini? Sahabat-sahabat, para ulama berselisih pendapat tentang bilakah peristiwa ini berlaku. Ada yang kata bahawa dia berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa dan ada yang kata selepas kelahiran Nabi Isa. Tetapi majoriti ulama memang mengatakan ia adalah selepas kelahiran Nabi Isa. Seolah-olah mengatakan dan mengiyakan sumber Kristian di dalam isu ini. Antaranya Ibn Ashur, pengarang tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia cerita bahawa kisah Ashabul Kahfi ini ketika menjelaskan surah Al-Kahfi dengan membawa riwayat yang popular dalam agama Kristian. Cerita dia sebiji macam mana orang Kristian cerita. Dahulu terdapat satu kumpulan orang soleh yang beragama Nasrani dalam kalangan rakyat Absus. Mereka memerangi penyembahan berhala. Mereka hidup di zaman Duqyus atau Diqyanus, kira-kira tahun 237 Masihi. Dia memerintah setahun saja. Dia amat taksub dengan agama Romawi dan amat bencikan agama Kristian. Duqyus mengancam mereka untuk diseksa, maka kelompok tersebut keluar daripada kota menuju ke gua yang digelar Binjalus. Di situlah terletaknya gua yang mereka beribadat di sana dan akhirnya mereka ditidurkan di situ. Sehingga akhir ceritalah. Dan pada akhirnya Ibn Ashur sebut lagi, wa qissatu ahli kahfi lahattisalu bitarikh turin kabir min atwari tuhuril adyan al-haq wa bi khasatin tur intishar an-nasraniyah fil ard. Kisah Ashabul Kahfi ada kaitan kuat dengan peringkat penyebaran agama yang benar, khasnya penyebaran agama Nasrani Kristian di muka bumi. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ke-10, muka surat 264. Jadi, sahabat-sahabat, jelas di sini apa yang PMX sebut tu tak ada masalah besar pun. Jangan buat teruk pada perkara yang tak teruk. Isu utama yang PMX sebut ialah kaedah di dalam kita berdakwah. Boleh jadi kita menggunakan sumber yang disukai oleh orang itu untuk mengajaknya sama-sama melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga anda dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Ustaz Syahabuddin kan. Aku agak puas hati sebab dia bawa video ucapan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Sehingga dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kena bantai kau-kau, kena bantai. Kadang-kadang fikir-fikir balik, tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tu, tujuan utama dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia nak cerita soal prinsip, keyakinan, kan, ketaatan kepada Allah ni kan. Dia tidak terpukau dengan raja yang zalim tu. Tidak terpukau sehingga buat keputusan untuk lari, meninggalkan kota tu, pergi duduk di dalam gua. Ni malah kita dengar kata ada raja-raja sultan tutup
gua tu dengan papan berapa ratus tahun apa semua kan. Jadi tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dia nak cerita dengan keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah tu dengan penuh keyakinan. Kan? Jadi itu pada aku itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak sampaikan kepada jabatan-jabatan Perdana Menteri. Kan? Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim quote di zaman Kristian, itulah pakat-pakat duk manipulate kata 7 orang putera Al-Kahfi itu adalah Kristian yang orang-orang Kristian. Jadi apa yang kita faham dulu Nasrani, sekarang dia dah jadi Kristian. Itu orang cakap bahasa baru lah, lebih kurang macam tu. Dan seperti mana yang kita tahu, Taurat dan Injil memang dia dah dimanipulate oleh orang kata penyair apa macam tu kan. Daripada menambah-nambah, daripada ubah dah. Alhamdulillah sekarang ni Quran je Allah jaga sampai akhir zaman. Sehinggalah katanya suatu hari nanti Quran ni akan hilang, bacaan-bacaan tu akan hilang. Hanya ada kepada sesiapa yang hafal Al-Quran tu saja. Betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada cakap di dalam Bible ada menceritakan soal 7 orang putera Al-Kahfi ni. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ada macam ada petik juga yang ucapan daripada Jacob ni. Jadi tadi Ustaz Amin pun dia ada bagi tahu, dia ada cakap soal apa ucapan Jacob ni yang Datuk Seri Anwar Ibrahim petik juga. Of course lah akan ada satu kesalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim macam dia cakap apa yang berlaku terhadap 7 orang ni ada tertulis di dalam Bible. Tapi yang tu okey lagi, tapi yang depa kata yang soalan yang ditanya kepada Ustaz Azhar Idrus tu soal 7 orang Kristian tu. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak cakap Kristian, dia hanya kata di zaman Kristian. Jadi aku harap hampa semua fahamlah penjelasan dan penghujahan daripada Ustaz Amin lah. Mudah cakap lah Ustaz Amin dan juga Ustaz Syihabuddin soal 7 orang putera Al-Kahfi ni. Okay, kita harapkan tak perlu duk nak sampai menjahilkan orang, nak menghina orang, nak membodohkan orang, nak menerakakan orang. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Minta maaf, minta ampun. Aku kalau bab ni aku kurang sikit. Agak sangkut-sangkut sikit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.